Terima kasih yang dibetul. Saya merujuk kepada muka surat 91 masuk bekalan pembangunan 6 Jabatan Perdana Menteri di dalam anggaran perbelanjaan persekutuan 2022 ini. Kalau kita lihat catat dalam buku ini, ia menunjukkan jumlah kos mengurus dan pembangunan bawah JPN ini semakin tingkat dari tahun 2020, tahun lalu sehingga tahun depan. Dalam pada itu, saya nak maklumkan di Dewan Mulia ini, dalam 10 hari lagi akan genap 100 hari Malaysia berada di bawah pentadbiran Kerajaan Pimpinan Perdana Menteri yang baru ini. Sebelum ini, Perdana Menteri pernah menggerakkan menteri-menteri yang dilantik beliau untuk menyediakan kad laporan 100 hari bagi menunjukkan prestasi. Kalau di bawah JPM, 31 orang menteri dan 38 orang timbalan menteri. Saya pasti bukan sahaja ahli parlimen, malahan rakyat, seluruh rakyat juga sedang menunggu apakah perkara-perkara yang dilakukan, dicapai oleh para menteri dan timbalan menteri untuk kementerian masing-masing semenjak peralihan kuasa beberapa bulan yang lepas. Kita lihat di bawah anggaran perbelanjaan JPN ini, terdapat 5 orang menteri dan 5 orang timbalan menteri. Sudah kita tahu juga, menteri-menteri di bawah jabatan ini mempunyai portfolio-portfolio tertentu dan mereka menguruskan macam-macam jabatan dan agensi. Akan tetapi, saban tahun kita dapat lihat betapa agensi dan jabatan di bawah pentadbiran kerajaan tumbuh merata seperti cendawan selepas hujan. Persoalan yang ingin saya tampilkan di sini, di saat negara berdepan dengan krisis ekonomi COVID-19, apakah kerja-kerja konkret yang dilakukan oleh 5 menteri dan 5 timbalan di bawah JPN ini? Dan apakah masih rasional bagi belanja besar diberikan untuk jabatan JPN ini? Seperti yang kita tahu, penubuhan jawatan baru, belanjanya juga baru dan besar. Setiap kali ubah pentadbiran, maka berubahlah sistem kerja dan wujudlah jabatan-jabatan dan agensi yang baru. Kadang-kadang jabatan-jabatan yang ditubuhkan ini pula bertindik kerjanya. Rakyat pula sekiranya memerlukan khidmat pihak kerajaan menjadi pusing kerana tidak tahu saluran mana yang patut pergi. Maka tidak heranlah rakyat kalau berurusan dengan agensi-agensi kerajaan, prosesnya mengambil masa yang lama. Mereka dicempak ke pelbagai agensi. Perkara yang sepatutnya boleh diselesaikan dalam waktu yang singkat menjadi bertahun lamanya kerana passing game. Selain itu, jika kita lihat dengan lebih teliti, agensi dan jabatan di bawah JPN ini juga boleh diuluskan oleh kementerian-kementerian lain yang sedia ada. Pengkhususan menteri di bawah pejabat Perdana Menteri seperti ini bukan sahaja menelan belanjangan besar, kalau dari segi politiknya pula dilihat sebagai langkah perhadiaan status menteri untuk individu yang menyokong Perdana Menteri untuk mencapai status quo. Ini adalah budaya politik yang sangat tidak betul dan perlu dihentikan dengan serta-merta. Sudah tiba masanya untuk kita nilai semula posisi menteri-menteri ini dan apakah masih relevan belanja yang besar diberikan kepada JPN ini. Dalam pada itu, di sini saya juga ingin menyeru agar menteri dan timbalan menteri-menteri JPN ini mengemukakan kad laporan 100 hari masing-masing. Kalau kita tanya orang-orang awam, kebanyakan ramai yang tidak tahu apakah tugas-tugas sebenar menteri-menteri ini dan timbalan mereka. Sudah tiba masanya mereka dimaklumkan apakah kerja-kerja sebenar yang dijalankan oleh mereka. Akhirnya, saya juga ingin meminta agar Jabatan Audit Negara atau syarikat audit swasta untuk membuat laporan khusus bagi belanja dan peruntukan di bawah JPN secara tulus dan tidak berpihak. Setiap sen yang disalurkan kepada JPN, agensinya, jabatannya adalah milik rakyat dan rakyat wajib tahu ke mana duit-duit tersebut telah pergi. Laporan audit tersebut juga boleh menunjukkan sama ada tugas-tugas 5 menteri di bawah JPN ini adalah bertindik kerjanya satu sama lain atau dengan kementerian-kementerian yang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih Muhammad Kepung.
Yang Berhormat Tasik Gelugu.